salah satu bentuk faham sekularisme iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Syekh Sulaiman Al-Qirashi dalam kitabnya Libraliyah Al-Qirashi menyatakan liberalisme ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Mazhab ini menegaskan mengenai wajibnya menghormati kebebasan individu serta berkeyakinan. Tugas utama sebagai pemerintah ialah menjaga, melindungi kebebasan rakyat seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan hak peribadi dan juga kebebasan individu. Umumnya, pemikiran liberal ini mempunyai 3 asas iaitu kebebasan, individualisme dan rasionalis. Berdasarkan fakta, sejarah fahaman liberalisme ini mula masuk ke dalam fahaman dan pegangan muslimin melalui penjajah Eropah dan juga penjajah melalui pemikiran disebut sebagai Ghazwatul Fiqh. Gerakan pemikiran tokoh barat mula menyerap dalam pemikiran orang Islam melalui pendekatan modernisasi serta menstrukturkan agama agar sesuai dengan modernisasi barat. Pemahaman ini menguasai pemikiran orang Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehingga abad ke-20 Masihi, manakala pada era 1980-an dan 90-an telah munculnya NGO yang membawa pemikiran liberal di dalam Malaysia untuk mempengaruhi golongan anak muda di universiti terutamanya. Antaranya Gerakan Anti Hadis, Jemaah Al-Quran Malaysia dan Sister in Islam. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah supaya mempunyai pegangan agama yang jelas bagi membezakan sesuatu yang hak dan batil. Dan di mana untuk video kupasan kali ini, kami akan membentangkan ciri-ciri dan cabaran liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Ciri-ciri pemikiran Islam liberal di Malaysia. Yang pertama adalah penghormatan terhadap kebebasan individu. Penggunaan perkataan Islam liberal adalah tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Hal ini kerana wujud golongan-golongan free thinker yang berfikir bersandarkan hak dan kebebasan semata-mata. Mereka percaya bahawa setiap individu perlu menghormati hak dan kebebasan masing-masing dari segi kepercayaan dan pandangan serta tujuan hidup tanpa ada mana-mana paksaan yang datang bukan daripada diri sendiri. Golongan Islam liberal di Malaysia menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk mengamalkan gaya hidup tersendiri selari dengan kecenderungan trend dunia seperti hak asasi golongan LGBT dan menyesuaikan gaya hidup barat dalam kehidupan seorang insan yang beragama Islam. Yang kedua, pengaruh pemikiran barat. Melalui kaji selidik kekuatan dan kelemahan Melayu, fasa pertama pergerakan Islam liberal di Malaysia bermula pada era penjajahan British. British bukan sahaja datang ke tanah Melayu untuk menjajah dan mengaut kekayaan negara, bahkan juga telah menghantar orientalis barat untuk mengkaji dan menyelidik kekuatan dan kelemahan orang Melayu ketika itu. Selepas tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, British meninggalkan Malaysia dengan menyediakan kelompok anak tempatan yang mempunyai jiwa British dalam aspek berfikiran barat dari segi pemerintahan dan pentadbiran negara. Sebahagian daripada kelompok ini juga telah dilantik menjadi pemerintah yang mengekalkan dasar dan politi British. Seterusnya, Islam moderate. Peralihan dominasi kepada NGO liberal yang berlaku pada tahun 90-an di mana mereka daripada kerajaan yang berjiwa British dan melaksanakan sekularisme dalam pentadbiran dan pendidikan negara kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Munculnya NGO yang membawa pemikiran liberal dan berusaha mempengaruhi rakyat, terutamanya golongan anak muda di universiti. Antaranya ialah Gerakan Anti Hadis, Jemaah Al-Quran Malaysia dan Sister in Islam (SIS). Golongan ini juga telah membangun dengan jaringan Muslim moderate yang bermula pada tahun 2007 hingga kini. Sebuah buku yang bertajuk Building Muslim Moderate Network telah diterbitkan oleh RAND Corporation. Penulisan ini bertujuan membangunkan jaringan Muslim yang bersederhana dan mencegah penambahan golongan Islam pelampau dan menjadi tujuan utama perisikan Amerika Syarikat untuk memecah belahkan umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran rasionalisme dan sekularisme.
pemikiran rasionalisme di Malaysia berada di tahap yang sangat membimbangkan apabila golongan ini dapat dilabelkan dengan mudah dan wujud di sekeliling kita. Contoh yang paling jelas dapat diperlihatkan di dalam media sosial seperti Twitter dan Facebook. Mereka membawa kenyataan tafsiran dan pengertian yang menyimpang lagi menyesatkan. Sebagai contoh, mengenai maksud pengorbanan iaitu merujuk kepada tindakan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Mereka menyangka perbuatan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS adalah salah kerana mengikut suruhan Allah secara membuta tuli dan dianggap tidak berperi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahawa penolakan terhadap wahyu dan mujizat yang diturunkan oleh Allah tidak diterima bagi memuaskan pemikiran golongan rasionalisme dan menghentam pihak tertentu. Sekular pula adalah konsep bahawa sesuatu perkara keduniaan itu harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan agama. Ini memberikan hak kepada seseorang untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama. Revolusi sekularisme telah bermula awal di Eropah yang menentang golongan agama dan gereja, kemudian terus menular ke dunia Islam pada awal abad ke-20 seperti yang telah dicatat dalam catatan sejarah Turki, di mana pimpinan Kemal Atatürk mengamalkan fahaman ini dan menjadikan negara Islam terawal mempengaruhi pemikiran rakyat Turki. Sekularisme juga telah dibawa masuk ke Malaysia daripada penjajah atas nama kemajuan dan menganggap kepercayaan dan amalan Islam pada waktu itu adalah kolot dan tidak berkembang. Maka wujud satu sistem yang melonggarkan sukatan pengajian agama dan kurang mendapatkan perhatian berbanding dengan subjek-subjek seperti matematik dan sains. Natijahnya, pendidikan Islam telah dianggap sebagai tidak penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Konklusinya, rasionalisme dan sekularisme merupakan agenda negeri barat bagi menjatuhkan Islam melalui pengaruh fizikal dan mental. Kemajuan negara bukan diukur daripada hebatnya pencakar langit, tetapi dibuktikan dengan kentalnya prinsip dalam mencapai keredaan Allah. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah hendaklah seimbang bagi menjaga keharmonian sejagat tanpa menjadikan pemikiran yang negatif sebagai panduan dalam membina kehidupan yang makmur. Bagi ciri yang kedua, penolakan terhadap syariah, agama Islam masih berdiri kukuh di bawah Perlembagaan Malaysia sebagai agama rasmi. Jadi, syariah Islam menjadi satu bentuk perundangan penting kepada orang Islam di Malaysia. Walaupun begitu, masih ada sesetengah orang yang menolak syariah Islam untuk memuaskan tekak masing-masing sahaja. Golongan-golongan ini merasakan bahawa syariah Islam adalah bersifat outdated dan cuma boleh di-apply pada zaman Rasulullah sahaja. Betul ke? Okey, itu salah sama sekali kerana foundation perundangan di dunia juga diambil dari perundangan Islam dan telah diguna pakai semenjak dari 1400 tahun yang lalu. Seperti isu murtad yang lebih condong ke timur Malaysia di Sarawak, banyak berlaku kes-kes perkahwinan dan perceraian disebabkan murtad. Sebagai contohlah, ada satu orang Kristian syok dekat orang Islam. So, dia masuk Islam semata-mata nak kahwin dengan orang Islam. Bila hubungan tak jadi, dia start berpaling pada agama Islam dan murtad. Ini isu yang perlu diambil serius kerana golongan ini lantang membela fahaman ini demi kelangsungan gaya hidup yang tidak berasaskan peraturan agama dan perlu diberi perhatian oleh autoriti agama. Ciri yang seterusnya adalah mempromosikan nilai barat. Penyebaran secara meluas di media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga yang terbaru di TikTok menjadikan ianya sebagai medium yang paling utama dalam menyuarakan fahaman liberalism. Antara topik yang paling hangat dibicarakan adalah mengenai isu LGBT. Golongan ini sangat bersungguh-sungguh dalam mempertahankan etikat mereka di atas nama kesamarataan dan paling lantang berpengaruhi pemikiran anak muda. Golongan-golongan ini hadir dalam bentuk seorang yang ternama seperti artis, social media influencer dan juga idola-idola anak muda zaman now. Golongan ini berpendapat bahawa perundangan Islam adalah zalim kerana menolak fitrah mereka. Selain itu, isu kebebasan beragama juga menjadi satu topik yang panas di Malaysia dan seperti yang berlaku di negara jiran di Indonesia yang berlaku kahwin campur, mereka berpendapat bahawa semua orang ada hak mutlak dalam beragama. Walaupun perlembagaan kita meletakkan bahawa setiap rakyat ada hak untuk bebas beragama,
Tetapi disalah tafsir oleh setengah pihak bahawa semua orang bebas menukar agama sesuka hati. Dan ini tidak tepat kerana setiap agama mempunyai peraturan dan kewajipan agama masing-masing. Conclusion dari isu mempromosikan nilai barat ialah pemikiran liberal ini berpunca daripada pengaruh hidup orang barat yang self-claim sebagai pemikiran moden dan memberikan tafsiran bahawa Islam perlu diliberalkan dan lebih sesuai dengan kelangsungan moderniti. Kita hendaklah berhati-hati dalam memilih pandangan barat sebagai gaya hidup supaya perkara ini tidak menjadi barah yang akan memesongkan akidah kita dalam beragama. Pertikaian tentang pembebasan hak wanita adalah antara cabaran Islam liberal di Malaysia. Ciri-ciri pemikiran Islam ini juga tersebar melalui gerakan feminisme ataupun perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya, Islam mengangkat dan memuliakan wanita dengan memberikan hak pada mereka mewajibkan menutup aurat. Isu yang selalu diketengahkan oleh golongan ini adalah seperti konsep perkahwinan jahiliah tanpa batas, sedangkan poligami adalah hak lelaki. Tetapi golongan ini mahu menuntut hak yang tidak munasabah. Pandangan liberal ini berkata sekiranya lelaki boleh, perempuan juga perlu diberi hak untuk berpoligami, sedangkan ia melanggar hukum syarak. Pemikiran mereka yang ganjil adalah asas kepada penolakan agama itu sendiri. Tiada istilah kebebasan mutlak yang membolehkan seseorang wanita itu boleh lakukan semua perkara. Selain itu, munculnya gerakan Sister in Islam adalah ancaman yang wujud sejak tahun 90-an lagi di negara kita. Kesesatan yang dibawa oleh mereka sehingga membolehkan wanita menjadi imam solat kepada lelaki, bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun dan membaca khutbah. Mereka melawan konsensus yang bersifat patriarki yang menyebabkan segala hukum banyak melebihi lelaki. Sebagai contoh, kesesatan yang dibawa oleh Aminah Wadud yang menjadi imam kepada 100 orang lelaki dan perempuan, bahkan ada yang tidak menutup aurat tapi berdiri dalam satu saf yang sama, yang berlaku di Gereja Besar New York. Gerakan ini juga mempertikaikan tentang aurat wanita dalam berpakaian. Maka timbullah spekulasi yang bagi mereka pakai tudung, jubah adalah sesuatu yang merimaskan. Seperti dalam sedutan drama di Astro Prima yang bertajuk Jalan Sesat ke Syurga, yang menyampaikan kisah benar tentang cabaran ajaran sesat yang dibawakan di Malaysia. Dalam drama tersebut, ada kewujudan gerakan hawa Islam yang kononnya mengangkat darjat wanita sehingga membolehkan apa yang tidak. Drama ini sedikit sebanyak memberi iktibar tentang pemahaman Islam liberal. Secara tak langsung, ia juga salah satu menjadi medium dalam penyebaran kesedaran kepada masyarakat. Apatah lagi pada zaman serba canggih dan semuanya pantas apabila wujudnya sosial media. Golongan liberal ini bergerak dengan kemajuan juga dan menjadikan sosial media sebagai platform untuk buat live atau bicarakan tentang konsep gerakan mereka. Hal ini boleh menyebabkan masyarakat mudah salah faham dalam sesuatu perkara dan diganggu pemikiran mereka apabila dengar apa yang disampaikan adalah seperti logik. Oleh itu, sebagai masyarakat, kita perlu berpegang teguh pada agama dan banyakkan bergaul dengan orang yang berilmu. Liberalisme ini telah disahkan oleh fatwa terkeluar dari Islam dengan ijma' semua ulama' dunia yang boleh membuat terbatalnya akidah sehingga menjadi murtad. Mereka hanya menggunakan perkataan Islam di hadapan untuk mengaburi pandangan masyarakat, sedangkan pengasas utamanya adalah orang barat. Jadi, janganlah mudah menerima info yang tidak sahih seperti masyarakat kini yang suka sangat copy-paste daripada artikel media sosial. Islam ini mudah dan asasnya adalah pendidikan yang dari awal lagi perlu dididik untuk faham jahiliah semasa yang boleh merosakkan akidah. Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa kita boleh nampak antara punca yang menyebabkan umat Islam terpengaruh dengan fahaman asing ini adalah kerana kejahilan umat Islam itu sendiri. Sekiranya pendapat ulama dipeliki, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum, menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam semuanya ditolak dan diperlekeh, lalu mufti FP dan ulama YouTube yang menjadi panduan dan sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes di dalam Facebook atau membiarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya, ilmu tidak lagi di pondok-pondok, sekolah-sekolah, masjid-masjid, universiti-universiti. Sebaliknya, ilmu dinilai benar melalui media sosial. Oleh sebab itu, kita perlu sentiasa beramal dan tidak putus hubungan dengan Allah SWT. Selalu duduk dalam majlis ilmu dan amalkan perkara-perkara sunnah, maka kalahlah segala yang batin. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, di mana kita berpegang kuat pada agama, maka datanglah pertolongan daripadanya.